Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Alia Fatah binti Yusof. Nombor matris 2022464808. Jadi saya akan terangkan mengenai pengenalan dan cadangan serta penyelesaian. Saya akan terangkan tentang pengenalan. Baiklah, untuk isu kita pada hari ini, kita akan bincangkan tentang isu sosial dan budaya di masa kini dan membandingkannya dengan peradaban pada zaman dahulu. Untuk pengenalan pada zaman dahulu, saya gunakan contoh zaman jahiliah dan juga zaman selepas adanya Islam, tamadun Islam. Kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan etika sebagai prinsip moral atau nilai moral dimiliki oleh seseorang atau kumpulan. Dalam arti sosiologi, etika ditarikkan sebagai standard yang menyeluruh tentang sesuatu apa yang betul atau salah, ke mana ia mengarahkan orang apa yang sebenarnya perlu dilakukan dalam bentuk konteks perkara yang betul, tanggungjawab dan faedah yang boleh untuk diberikan kepada masyarakat atau sifat-sifat baik yang dapat diamalkan oleh seseorang individu. Siapakah orang yang beradab? Orang yang beradab ialah orang yang berbudi bahasa dan bersopan santun dalam cara mungkin pemakaian, percakapan dan sebagainya. Sebagai contoh, seseorang yang beradab tidak akan meninggikan suara kepada ibu bapa mereka, ataupun seseorang yang beradab akan menegur kawan-kawannya dengan cara yang sopan dan tidak mengguruskan hati. Sebelum datangnya Islam, kita ada satu zaman iaitu zaman jahiliah atau dikenali sebagai zaman kegelapan, di mana mereka tiada pegangan hidup, tiada pegangan agama dan mereka tiada Nabi atau kitab suci untuk membimbing kehidupan mereka. Jadi hidup mereka ni boleh dikatakan tidak bermoral dan tidak beradab. Antara contoh-contoh sifat mereka pada zaman itu adalah mereka suka minum arak, suka berjudi, mereka mengamalkan riba dalam perniagaan, itu tidak jujur, dan mereka juga menganggap wanita ni sebagai individu yang sangat hina lah, dan jika mereka ada bayi perempuan, mereka akan tanam bayi perempuan mereka kerana bagi mereka malang untuk mendapat seorang anak perempuan. Jadi mereka akan tanam anak perempuan tu hidup-hidup. Baiklah, selepas adanya agama Islam, wujudnya Islam ni, kita dapat melihat pelbagai perubahan pada zaman jahiliah ni. Antaranya mereka lebih tulus dan lebih ikhlas dalam berniaga. Wanita dilayan baik dan tidak dianggap sebagai hamba, dan mereka juga mengamalkan sifat berdisiplin dalam apa sahaja perkara yang mereka lakukan. Kenapa walaupun zaman teknologi sekarang ni di Malaysia lah terutamanya, walaupun kita tahu Malaysia ni bukan antara negara Islam di dunia, tapi mengapa kita masih mempunyai masalah-masalah seperti dadah LGBT, iaitu lesbian, gay, bisexual, transsexual. Kita ada masalah vandalisme dan juga budaya barat ataupun hedonisme. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran supaya menjauhi perbuatan jahiliah. Kita haruslah solat, bersedekah dan fokus mengikut ajaran Allah dan Rasulnya. Sesetengah orang mempersendakan agama dan menganggap tidak perlu solat atau berpuasa. Mereka bangga dan tidak mahu mengikut di dalam Islam, dan sebagai seorang Muslim mereka tidak dapat melakukannya. Tetapi ini adalah satu kesilapan dan boleh menyebabkan ataupun meletakkan mereka dalam kedudukan yang paling rendah, walaupun mereka mempunyai banyak wang dan melakukan perkara yang baik. Mereka mungkin masih rasa suatu perkara itu tidak cukup. Sepertinya contohnya dia ada Lamborghini, ada 10 biji Lamborghini, tapi masih rasa tak cukup sebab dia tidak ada sifat kesyukuran di dalam diri dia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sulekha binti Yahya. Saya akan membincangkan mengenai isu sosial di Malaysia dan peradaban dunia. Terdapat banyak isu yang berkaitan dengan masalah sosial dalam kalangan penduduk bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Di antara isu sosial yang ketara dan dapat dilihat dengan jelas
pada hari ini yang akan dikupaskan ialah penyalahgunaan dada. Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, dada didefinisikan sebagai ubat-ubatan atau bahan-bahan yang merosakkan dan membinasakan orang yang mengambil atau menggunakannya secara berlebihan, kerana dada akan memberi kesan yang buruk kepada kesihatan tubuh badan manusia secara fizikal, mental dan juga sosial. Selain itu, dada menurut terminologi sains ialah apa-apa bahan selain dari makanan yang digunakan untuk mencegah, mengenal pasti, merawat dan juga mengurangkan gejala-gejala yang dialami oleh seseorang yang disebabkan oleh penyakit tertentu atau keadaan tubuh badan manusia yang tidak sihat dan tidak normal. Fakta sains juga mengatakan bahawa dada akan memberi kesan sampingan kepada tubuh badan manusia terutama pada bahagian otak. Dada ialah bahan kimia yang digunakan oleh pakar dan ilmuwan untuk membantu dan merawat pesakit-pesakit yang tidak sihat dalam kuantiti yang mencukupi dan tidak melebihi had yang telah ditetapkan. Akan tetapi, dadah akan menunjukkan kesan yang negatif jika seseorang memakan atau memasukkan ke dalam badan dalam kuantiti yang banyak dan melebihi had yang diperlukan oleh tubuh badan dan dengan tidak mengikut peraturan. Walau bagaimanapun, tidak semua dadah digunakan oleh pakar dalam bidang perubatan kerana tidak sesuai dengan fungsinya dan ia akan memberi kesan negatif kepada manusia walaupun dimakan dalam kuantiti yang sikit. Ancaman dan penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat bukanlah sesuatu yang baru kerana ianya telah wujud lama dalam tamadun manusia sejak dahulu lagi. Walaupun begitu, setakat hari ini kewujudan penyalahgunaan dadah tidak dapat dikenal pasti telah bermula sejak dari tahun keberapa. Namun begitu, ahli dan pakar sejarah mengatakan bahawasanya penyalahgunaan dadah telah wujud bermula 5,000 tahun dahulu. Antara bahan terlarang yang terawal digunakan ialah candu, iaitu pada peradaban manusia di Iraq. Pada zaman itu, candu digelar sebagai khemar, manakala arak ketika itu digelar sebagai khamar. Seterusnya, dada juga ditemui dalam kalangan masyarakat lain, iaitu seperti masyarakat Andes di Afrika Selatan. Mereka menggunakan dada jenis koka. Seterusnya, orang Ethiopia yang menggunakan pokok kat atau juga dikenali sebagai kata edulis. Dianggarkan seramai 7,110,000 penagih yang dilaporkan pada tahun 1970. Namun setelah 20 tahun berlalu, ia mencatatkan seramai 1,780,000 orang terlibat dalam penagihan dadah, tetapi jumlah ini tidak termasuk dengan golongan yang tidak berdaftar yang dianggarkan seramai 500,000. Menurut statistik KDN, jumlah penagih dadah dikesan pada tahun 2005 hingga 2009, iaitu penagih baru dan berulang membabitkan 32,000 lebih, dan yang terbaru ialah 2009 iaitu lebih daripada 15,000 orang. Walaupun terdapat penurunan dalam jumlah penagih yang dikesan, namun masih ramai lagi yang belum dikesan. Artikel tentang statistik dunia berkaitan penyalahgunaan dadah iaitu pengguna dan penagih dadah tahun 1990 hingga 2020 yang dikeluarkan pada September 2022 oleh John F. Lin menunjukkan kenaikan jumlah yang agak membimbangkan, kerana pada tahun 1990 jumlah menunjukkan pengguna dan penagih dadah dianggarkan sebanyak 180 juta, namun pada tahun 2020 jumlah bertambah dengan agak drastik kepada 284 juta. Pengambilan dadah yang berlebihan adalah salah di sisi undang-undang. Buktinya terdapat banyak hukuman ataupun akta-akta penyalahgunaan dadah yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia. Antaranya ialah kesalahan berulang. Tertuduh boleh didakwa mengikut Seksyen 39C Akta Dadah Berbahaya, dan sekiranya bersalah, tertuduh boleh dihukum penjara minimum 7 tahun dan maksimum 13 tahun serta dengan sebatan tidak kurang 3 kali dan tidak lebih 6 kali sebatan. Dari sudut pandangan agama Islam pula, agama Islam mengharamkan penyalahgunaan dadah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menunaikan sembahyang sedang kamu dalam keadaan mabuk sehinggalah kamu mengerti apa-apa yang kamu ucapkan,
Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud setiap bahan yang memabukkan ialah khamr dan segala yang memabukkan adalah haram. Sesiapa yang meminum arak di dunia ini dan mati dalam meminumnya dan tidak memohon keampunan, tidak dapat meminumnya di akhirat. Okey, isu sosial yang seterusnya ialah mengenai vandalism. Okey, berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, definisi vandalism ialah perbuatan membinasakan atau merosakkan harta benda awam atau persendirian. Okey, selain itu, tindakan vandalism ni juga bertujuan untuk membuat protes, menunjuk perasaan atau ekspresi diri dengan cara yang salah. Okey, antara contoh vandalism ialah menconteng atau menulis kata-kata yang kotor dan tidak sesuai dipertontonkan kepada umum serta merosakkan kemudahan awam yang diberikan oleh kerajaan seperti lampu isyarat, tandas awam dan juga kenderaan rakyat. Okey, istilah vandalism pertama kali digunakan pada abad ke-18 yang merujuk kepada perbuatan yang dilakukan orang yang tidak memiliki nilai moral dan etika. Okey, untuk pengetahuan semua, perkataan vandalism ni adalah berasal daripada perkataan vandal yang bermaksud seseorang yang membuat kemusnahan atau kerosakan harta benda awam. Okey, Vandal ni adalah nama suku kaum penduduk Jerman yang hidup di bahagian selatan Laut Baltik, tepatnya di antara Sungai Vistula dan juga Sungai Oder. Okey, pada kurun keempat dan kurun kelima Masihi, suku kaum ini dia menguasai kawasan Gaul, Spanyol dan juga Afrika Utara dan mereka menjajah kota Roma pada tahun 455 Masihi. Kaum Vandal ni dia berpindah ke selatan dan dia masuk melalui Silesi untuk berinteraksi dengan tamadun Roma. Okey, dan rentetan penjajahan mereka di kota Roma tercetusnya perkataan vandalism oleh kerana mereka telah memusnahkan dan merosakkan harta benda awam serta tindakan kekerasan yang dilakukan oleh mereka di kawasan kota Roma. Menurut data yang dikeluarkan oleh Nambio, Indeks jenayah bagi setiap negara menempatkan Malaysia pada kedudukan ke-46 daripada 142 negara pada tahun 2023. Indeks itu mencatatkan bahawa Malaysia mempunyai peratusan jenayah sebanyak 52.9% dan peratusan keselamatan sebanyak 47.1%. Data ini menunjukkan pengurangan dari segi peratusan indeks jenayah rakyat Malaysia dan peningkatan peratusan indeks keselamatan berbanding data yang dikeluarkan pada tahun 2020. Menurut Nambio, peratusan indeks jenayah pada tahun 2020 ialah sebanyak 58.55% dan peratusan indeks keselamatan ialah sebanyak 41.45%. Laporan data itu juga menurutkan turut mendedahkan bahawa indeks keselamatan ketika berjalan seorang diri pada waktu siang di negara Malaysia berada pada tahap sederhana iaitu 57.45% dan pada waktu malam pula adalah pada tahap rendah iaitu 31.19%. Ini maksudnya semua penduduk Malaysia ataupun pelancong yang datang ke Malaysia tidak digalakkan untuk berjalan seorang diri dan digalakkan untuk sentiasa berteman ketika keluar dari rumah pada waktu siang, terutamanya pada waktu malam lah. Tapi penduduk Malaysia digalakkan untuk tidak keluar rumah pada waktu malam untuk tujuan berhibur kecuali untuk bekerja. Satu laporan telah dikeluarkan pada bulan April 2023 berkenaan dengan data keganasan atau vandalism di kawasan terpilih di Eropah Tengah dan juga Eropah Timur yang bertajuk Share of People Reporting Crime, Violence or Vandalism in the Local Area in Selected Central and Eastern European Countries in 2020 yang menunjukkan bahawa peratusan tertinggi dalam vandalism adalah negara Bulgaria dengan peratus 19.1%. Dan di tangga terendah, kes keganasan atau vandalism ialah di negara Croatia iaitu 2.4%. Data statistik yang dikeluarkan bukan sahaja data yang melibatkan negara-negara di dunia, malah ada laporan yang berkait dengan
pelakuan vandalisme tempat penyembahan mengikut agama seperti di negara Perancis. Okey, satu laporan telah dikeluarkan pada Oktober 22 tahun 2022 oleh Statista Research Department tentang perlakuan vandalisme terhadap tempat penyembahan bagi agama penganut Kristian, Islam dan juga Yahudi yang bertajuk Breakdown of the Number of Acts of Vandalism Against of Worship in France in 2016 and 2017 by religion. Okay, artikel tersebut dia menunjukkan bahawa tempat penyembahan penganut agama Kristian mencatatkan telah terlibat dengan perlakuan vandalisme tertinggi iaitu terdapat 949 buah tempat yang terlibat pada tahun 2016 dan 878 buah tempat yang terlibat pada tahun 2017. Dan tempat kedua ialah tempat penyembahan penganut agama Islam iaitu dengan 85 buah tempat pada tahun 2016 dan 72 buah tempat pada tahun 2017. Okey, vandalisme ni sama je dengan penyalahgunaan dadah tadi iaitu satu perbuatan yang salah di sisi undang-undang. Buktinya, hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku vandalisme oleh kerajaan Malaysia ialah di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Okey, dari segi agama Islam pula, Rasulullah pernah bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam salah satu daripada kebaikan Islam ialah seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak memberi makna kepadanya. Okey, vandalisme ialah satu keganasan dan sesuatu yang tidak mendatangkan sebarang makna. Jadi hendaklah kita jauhi daripada melakukan perbuatan tersebut. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Natasha binti Muhammad Yusof. Jadi saya akan membincangkan tentang isu budaya di Malaysia dan peradaban dunia. Jadi isu yang pertama yang kami akan bincangkan ialah mengenai isu budaya LGBT. Okey, kita pergi kepada maksud apa itu LGBTQ. LGBTQ ni merupakan satu singkatan bagi golongan lesbian, gay, bisexual, transgender dan queer. Lesbian adalah lebih tertumpu kepada wanita di mana mereka mempunyai tarikan seksual yang songsang oleh seseorang perempuan apabila dia tertarik kepada perempuan yang lain, bukannya kepada berlainan jantina. Manakala untuk gay, mereka juga melambangkan tarikan seksual yang songsang di mana mereka adalah seorang lelaki tapi mereka tertarik kepada lelaki yang lain. Manakala untuk golongan bisexual pula, mereka merupakan seorang yang mempunyai tarikan seksual terhadap kedua-dua jantina iaitu lelaki dan perempuan pada masa yang sama. Seterusnya untuk transgender which is transsexual, mereka yang mempunyai perasaan sebagai jantina yang berlainan dan ingin berpenampilan sebagai jantina yang berlainan sampai bertindak untuk melakukan pembedahan terhadap organ jantinanya dan melakukan suntikan hormon. Dan yang terakhir pula ialah queer. Queer merupakan golongan yang tidak straight iaitu dia menjelaskan seksual orientasi seorang tu bergantung kepada tarikan seksual mereka dan tidak hanya khusus kepada bisexual. Okay, itu sedikit ringkasan apa yang dimaksudkan dengan singkatan LGBTQ. Jadi menurut DSM-5, individu yang mempunyai transgender ni adalah seseorang yang sering memperkenalkan diri mereka dengan identiti yang berlainan dengan yang asal. Malah mereka percaya bahawa perspektif mereka tu benar dan kepercayaan tersebut mereka beranggapan yang ia berlaku sejak lahir atau ia secara kekal atau sementara. Transsexual pula adalah seseorang individu yang mempunyai kecelaruan identiti mereka melalui perubahan sosial daripada seseorang lelaki kepada perempuan atau sebaliknya yang melalui pembedahan jantina atau penggunaan hormon. Jadi, kecelaruan identiti ini dapat dikenal pasti apabila
Seseorang itu sekurang-kurangnya mempunyai 2 daripada 6 tentara tersebut sepanjang tempoh 6 bulan mengalaminya, iaitu antaranya seseorang itu mempunyai perasaan bahawa mereka itu tidak layak dengan jantina mereka yang sedia ada, termasuklah ciri-ciri seks perkembangan mereka. Yang kedua, seseorang itu mempunyai kecenderungan untuk membuang atau mengubah alat kelamin atau ciri-ciri personaliti jantina yang tidak sesuai dengan keinginannya. Mereka beranggapan bahawa jika mereka melakukannya pada mereka awal, mereka dapat menghindarkan diri mereka daripada berlaku perkembangan dalam ciri seks sekundar. So, saya bagi 3. Yang ketiga adalah seseorang itu mempunyai tarikan seksual yang kuat terhadap jantina yang sejenis. So, itu adalah antara maksud LGBTQ menurut DSM-5. Jadi surah yang berkaitan dengan isu LGBT ini adalah daripada surah Al-A'raf ayat 80 sehingga ayat 84. Jadi kita akan terus kepada maksud daripada ayat tersebut. Daripada surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84, ia memberi maksud sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas dan tidak ada jawab dari kaumnya selain daripada berkata, usulah mereka yakni Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang taat daripada kamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwa menyucikan diri. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya, melainkan isterinya adalah dia dari orang-orang yang dibinasakan. Dan kami telah menghujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Oleh itu, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kesalahan. Dan kepada penduduk Madian, kami utuskan saudara mereka Nabi Syuaib. Dia berkata, wahai kaum, sembahlah kamu akan Allah, sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhan kamu. Oleh itu, sempurnakanlah sukatan dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia akan benda-benda dan perkara-perkara yang menjadi haknya. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi setelah Allah menjadikannya makmur teratur dan dengan sebaik-baiknya. Ya, demikian itu lebih baik bagi kamu jika betul kamu orang yang beriman. Jadi berdasarkan daripada ayat tersebut, kita dapat ia memberi satu gambaran bagaimana perlakuan kaum Nabi Nuh AS yang mempunyai masalah kecenderungan seks terhadap diri mereka sendiri. Ini dapat dilihat kebanyakan daripada mereka mempunyai kecenderungan untuk melakukan hubungan sulit dengan sesama jantina, iaitu perempuan mempunyai kecenderungan kepada perempuan, manakala lelaki mempunyai kecenderungan kepada lelaki. Selain daripada itu juga ayat tersebut menggambarkan bagaimana azab yang Allah timpakan ke atas kaum Nabi Lut, iaitu kaum Sodom dan kaum Amorah, yang merupakan satu daerah di negeri Syam. Jadi budaya keji ini telah pun wujud sejak zaman Nabi dan kita dapat lihat bahawa azab yang menimpa ke atas mereka ini adalah terang, lagi nyata dan sangat menunjukkan bahawa perkara tersebut adalah satu kemungkaran, satu perkara yang Allah murka dan sangat jijik. Jadi seterusnya saya akan membincangkan pula mengenai perkembangan LGBT di Malaysia. Okey, pada permulaannya, pengaruh LGBT di Malaysia ni mula menampak sejak awal tahun 1980, di mana pada ketika itu golongan yang wujud cuma golongan Maknyah dan Pondan. Walau bagaimanapun, golongan ini terus berkembang pada tahun 1990, 1990-an, dan melabelkan diri mereka sebagai kumpulan lesbian, gay, bisexual dan transgender. Jadi perkembangan pengaruh golongan ini di Malaysia memberikan kebimbangan kepada masyarakat, terutamanya kerana sangat bercanggah dengan identiti Malaysia itu sendiri yang merupakan sebuah negara yang membawa nama Islam. Bahkan, penduduk di Malaysia majoritinya adalah beragama Islam, sebanyak 61.3% yang mengamalkan agama Islam dalam kehidupan seharian mereka. Jadi, pada peringkat awal perkembangan golongan ini, kebanyakan daripada mereka mula terjebak disebabkan oleh perlakuan mereka yang sengaja mengenakan solekan, berpakaian dan bertingkah laku seperti jantina yang berlainan dengan jantina asal mereka. Disebabkan oleh perlakuan tersebut, mereka mula rasa selesa dan kepercayaan terhadap identiti seorang tu semakin kukuh dalam pendirian mereka untuk meneruskan dan mempertahankan hak tersebut. Jadi sebabkan itu, golongan yang terdiri daripada transgender ini sangat berani untuk mengambil langkah yang lebih drastik seperti mengambil ubat berupa pil hormon,
Dan ada juga sehinggakan yang membuat pembedahan alat sulit. Seterusnya, gejala ini semakin menular di Malaysia dengan berbagai-bagai tuntutan hak asasi manusia sebagai satu asbab pengiktirafan kewujudan mereka. Daripada itu, apabila gejala ini semakin menular di Malaysia, LGBT ini mula masuk ke dalam sosial masyarakat Malaysia sehingga mereka mampu menubuhkan pelbagai pertubuhan dan organisasi yang membantu mempertahankan hak mereka secara rapi dan tersusun. Jadi, terdapat statistik pengaruh LGBT ini semakin mempengaruhi kaum di Malaysia, di mana pengaruh LGBT ini sangat mempengaruhi kaum Cina, diikuti kaum Melayu dan kaum-kaum lain, iaitu sebanyak 70% untuk kaum Cina, 9% untuk kaum Melayu dan 11% untuk kaum-kaum yang lain. Rentetan daripada perkara tersebut, LGBT di Malaysia telah menjadi salah satu tajuk di akhbar berita di mana semestinya ia memberi satu impak yang negatif, satu berita yang negatif kepada sosial masyarakat di Malaysia, di mana terdapat beberapa akhbar berita yang berlaku di Malaysia disebabkan oleh gejala LGBT ini. Sebagai contoh, jenayah yang disebabkan oleh LGBT, penyakit yang disebabkan oleh LGBT, perhimpunan, rusuhan disebabkan oleh LGBT dan berbagai-bagai lagi. So, itu adalah di antaranya berkenaan dengan LGBT di Malaysia. Seterusnya, kita akan pergi kepada bagaimana pula perkembangan LGBT di luar negara. Seterusnya, untuk LGBT di Barat, Barat juga tidak terlepas daripada pengaruh LGBT ini, memandangkan mereka mempunyai kepelbagaian masyarakat dari segi agama, adat, budaya dan pendapat masing-masing. Jadi menurut pancian daripada bancian LGBT yang dijalankan oleh England dan Wales pada 2021, mereka mendapati bahawa jumlah penduduk England dan Wales sekitar 59.6 juta, lebih daripada 1.3 juta orang yang mengakui diri mereka mempunyai orientasi gay, lesbian dan seksual. Selain daripada itu, terdapat juga kajian daripada peringkat global mendapati bahawa bilangan individu LGBTQ adalah sekitar 10% daripada populasi dunia. Jadi anggaran tersebut dinilai pada beberapa tahun yang lalu, tapi namun yang terkini kita dapat melihat bahawa anggaran tersebut dalam sekitar 8 bilion orang. Jadi pengaruh LGBT ini semakin menular dan sangat pesat apabila budaya ini sangat mudah untuk dipaparkan ke dalam media massa, dan utamanya drama cinta di mana penseriman tersebut dapat diakses oleh semua peringkat umur tanpa mempunyai batasan umur. Jadi ini sangat membahayakan jika tidak diberi perhatian sebaiknya, kerana ia boleh menyebabkan pendedahan yang terlalu awal kepada generasi muda yang baru saja ingin mengenal dunia. Jadi di Barat telah pun secara rasminya diterima oleh mereka budaya LGBT ini sampailah tertubuhnya satu pertubuhan penyokong LGBTQ di Amerika Syarikat yang mengatakan bahawa mereka membuat satu slogan bahawa mereka berada di mana-mana sahaja, di mana mereka menyatakan bahawa golongan LGBTQ ini berada di mana-mana saja di seluruh dunia ini. So, kita dapat lihat bahawa perkembangan LGBT di Barat ini sangatlah pesat dan sangat berkembang sehingga mereka tidak lagi tersorok, sehingga mereka sangat lagi rasa bangga dengan budaya yang mereka cuba untuk pamerkan kepada seluruh dunia. Okey, baik, seterusnya kita akan bincangkan untuk isu yang kedua, iaitu isu budaya hedonism. Okey, pertamanya saya akan membincangkan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan hedonism. Baiklah, hedonism ni adalah satu pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam, di mana ideologi ini menekankan satu pemikiran mengenai kepentingan untuk memaksimumkan keseronokan dan kehidupan manusia tersebut adalah perkara yang lumrah pada ketika ini. Jadi, ideologi hedonism ni telah pun tertanam dalam diri setiap diri masyarakat, di mana mereka mementingkan keseronokan dalam kehidupan mereka
untuk mencapai satu tahap kebahagiaan yang memberi maksud, ini bermaksud bahawa masyarakat tersebut menetapkan satu pencapaian matlamat kebahagiaan mereka tu apabila mereka telah mencapai satu tahap keseronokan yang mereka inginkan. Okey, itu menurut maksudnya. Manakala menurut Kamus Dewan Edisi yang keempat, pandangan hidup atau pegangan yang mementingkan kesenangan hidup dan keseronokan hidup. Jadi itu adalah maksud hedonism menurut Kamus Dewan Edisi yang keempat. Okey, seperti yang kita lihat pada perkataan hedonism, dia merupakan satu cantuman dua perkataan iaitu hedon dan ism. Hedon berasal daripada istilah Greek iaitu Yunani yang membawa maksud keseronokan dan kesenangan. Manakala untuk ism adalah membawa maksud sebagai akhiran asing kepercayaan, gerakan politik, sikap keagamaan serta perilaku seperti yang dijelaskan melalui Kamus Dewan. Jadi, dalil Al-Quran yang sangat berkait rapat dengan isu hedonism ni adalah daripada surah Al-Qumain ayat 6 hingga 7. Okey, daripada ayat tersebut, ia memberi maksud bahawa di antara manusia ada yang membeli perkataan yang menalaikan guna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan jalan Allah itu sebagai ejekan. Mereka itulah yang memperolehi azab yang menghinakan dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat peringatan kami, dia berpaling dan menyombong diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Seperti di telinganya ada penyumbat, maka berikan kabar gembira kepadanya azab yang pedih. Okey, baik. Menurut daripada surah Al-Qumain sebentar tadi, ayat 6 hingga 7, kita mendapati bahawa isu hedonism ni adalah satu ancaman yang sentiasa mengganggu proses pendidikan generasi pelapis yang diidamkan. Disebabkan oleh daripada satu pemikiran yang telah ditanam dalam pemikiran anak-anak muda zaman sekarang mengenai keseronokan tu adalah satu kebahagiaan dan satu kejayaan untuk diri mereka. Jadi, bila mereka dalam situasi untuk proses pendidikan, mereka dapat merasakan satu proses yang sangat lama dan panjang. Jadi mereka membuat satu keputusan untuk mencapai satu kebahagiaan tu adalah apabila mereka dapat berseronok. Okey, bila mereka ingin mendapatkan satu pencapaian keseronokan itu, mereka membuat satu alternatif yang singkat di mana mereka membuat satu keputusan untuk berhenti untuk belajar dan mereka mereka teruskan untuk mencari pekerjaan untuk mendapat keuangan yang stabil dan untuk mendapatkan keseronokan itu berbanding daripada mereka meneruskan proses pendidikan mereka yang mereka sangat merasakan satu bebanan. Jadi, hedonism ni telah menjadi satu kayu pengukur kebahagiaan seseorang dan kehidupannya. Budaya hedonism telah menyerap dalam pemikiran generasi anak muda sampaikan mereka lalai mengenai isu semasa, sejarah dan peradaban dan juga satu pemikiran yang matang. Jadi disebabkan budaya hedonism ini telah pun tertanam dalam diri mereka, mereka beranggapan bahawa kebahagiaan dan kesenangan itu adalah satu kejayaan yang mereka mahukan daripada instead of mereka teruskan perjalanan mereka dalam pendidikan tersebut. Disebabkan mereka merasakan bahawa jika mereka meneruskan pendidikan pembelajaran mereka ni, mereka tidak tahu bagaimana masa depan kerjaya mereka. Okey. Itu untuk dapatan daripada ayat tersebut. Okey, baik. Seterusnya saya akan membincangkan mengenai hedonism yang berlaku di Malaysia. Okey, di Malaysia terdapat beberapa rancangan bermanfaat di TV, di televisyen yang mengajarkan kita sesuatu yang bertemakan keagamaan atau berpendidikan. Akan tetapi, kebanyakan daripada rancangan tersebut hanya untuk keseronokan yang menalaikan dan tidak mematuhi perspektif aturan agama. Okay, menurut Nielsen Media, mereka melaksanakan kajian ke atas masyarakat di 52 negara termasuk Malaysia. Dia mendapati bahawa rakyat Malaysia ni sangat gemar untuk menggunakan teknologi untuk keseronokan. Akan tetapi jika orang Islam itu tidak mempunyai pemahaman yang baik tentang agama mereka, mereka mungkin mudah terpengaruh dengan apa yang mereka lihat di TV
dan dalam talian yang tidak semestinya satu yang baik. Sebagai contoh, jika seseorang orang Islam itu tidak memahami tentang hukum hakam agama, tidak memahami sebetul sebaiknya mengenai peraturan-peraturan Islam, mereka akan mengambil sesuatu yang syubhah itu, sesuatu yang tidak pasti sama ada betul ataupun tidak, yang di mana perkara tersebut sama-sama. Sebagai contoh, dari segi pemakaian ataupun dari segi perkara yang menyeronokkan tu, mereka akan terasa benda itu boleh diterima dan mereka mudah terpengaruh dengan perkara tersebut. Jadi mereka akan menggunakan wang-wang mereka untuk perkara yang keseronokan, menggunakan wang mereka untuk perkara yang melalaikan. Mereka akan menggunakan segala harta mereka untuk perkara yang sia-sia. Jadi itu adalah bagaimana seseorang Islam itu, seseorang Muslim itu, apabila dia tidak memahami tentang hukum hakam Islam, mereka akan cepat terpengaruh dan akan cepat terjerumus ke arah perkara tersebut. Okey, baik, disebabkan oleh rancangan TV ataupun mungkin daripada filem yang ditayangkan secara berlebihan, ia juga dapat mempengaruhi cara pemikiran seseorang tu. Apabila siaran tersebut tidak memberi satu pendedahan yang baik kepada masyarakat, di mana rancangan TV atau filem tersebut pasti akan disiarkan dan pasti golongan yang menonton tersebut bukanlah hanya golongan dewasa, tetapi mungkin generasi muda di mana mereka punya perkembangan otak, perkembangan pemikiran masih dalam proses untuk berkembang, masih dalam proses untuk membezakan di mana yang betul, di mana yang salah. Dan disebabkan oleh tayangan-tayangan TV atau filem yang tidak memberi satu perkembangan yang baik untuk otak mereka, mereka akan mudah terpengaruh dan terikut dengan perkara-perkara tersebut. Disebabkan itu, disebabkan oleh pensiaran TV, filem yang tidak bagus untuk perkembangan pemikiran anak muda, maka berlakulah jenayah-jenayah, berlakulah masalah sosial yang di mana majoriti daripada jenayah tersebut melibatkan hampir 90% daripada golongan muda. Okey, sebabkan itu mereka lebih cenderung ke arah hiburan, gosip sensasi mengenai artis, filem-filem terbaru. Jadi perkara ini lebih melibatkan apabila pengaruh ini bukan saja melibatkan hanya golongan yang tidak berpendidikan, tetapi pengaruh ini juga melibatkan hampir kepada mahasiswa-mahasiswi di mana mereka memegang status yang berpendidikan. Okey, jadi mereka mahasiswa-mahasiswi ini tidak terlepas daripada pengaruh budaya hedonism ni apabila mereka tidak meletakkan ilmu di dalam sesuatu perkara. Okey, baik, seterusnya untuk hedonism di barat, terdapat laporan daripada American Academy of Child and Adolescent Psychiatry menyatakan bahawa pengaruh televisyen merupakan punca utama keganasan kanak-kanak dan belia. Okey, berdasarkan Akhbar Utusan Malaysia pula yang dilaporkan daripada wartawan luar negara pada 31 Ogos 2022, beliau ada menyatakan bahawa Riyadh telah membenarkan budaya hedonism ini untuk masuk ke aktiviti sosial masyarakat Riyadh sehingga kan terdapat beberapa penentangan daripada ahli ilmuan terhadap perkara tersebut. Jadi hedonism di barat ni sangat kita nampak sangat ketara perkembangannya disebabkan oleh budaya dan cara berfikir mereka yang sangat luar daripada cara pemikiran kita di Malaysia. Okey, selain daripada itu juga mereka mempunyai satu pegangan hidup yang berlainan, sangat berlainan dengan cara budaya kita. Jadi di sana hedonism di barat sangatlah berkembang pesat sehingga menjadikan sesuatu perkara itu keseronokan, sesuatu hiburan itu adalah satu kebahagiaan untuk mereka. Dan pastinya di barat mempunyai banyak jenis tayangan TV, banyak filem yang ditayangkan dan banyak juga hiburan-hiburan seperti konsert, kelab dan macam-macam lagi lah di barat.
Jadi kita dapat lihat bahawa isu Hinduism di Barat ini sangat ketara berbanding daripada Malaysia, disebabkan Malaysia masih mempunyai satu limitasi yang di mana Islam itu memberi satu had keseronokan kepada kita, di mana had limitasi itu bukanlah satu perkara yang membebankan, bukanlah satu perkara untuk menyusahkan masyarakat Islam terutamanya, tetapi ia menjadi satu perlindungan kepada setiap daripada kita daripada terjebak dengan perkara-perkara yang lebih teruk lagi, di mana Islam sendiri telah memberi satu garis panduan bagaimana cara hiburan untuk Muslim terutamanya, di mana cara berhibur sebagai seorang Muslim, cara untuk mendapatkan satu keseronokan dalam diri itu bukanlah semata-mata keseronokan dunia, tetapi pastinya keseronokan itu adalah seimbang dunia dan akhirat. Okay, jadi itu sahaja daripada bahagian saya tentang LGBT dan juga Hellenism. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan saya seterusnya untuk membincangkan topik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Nur Anis Syafaat binti Wan Usmani dan saya akan menerangkan berkenaan punca isu sosial. Punca isu penyalahgunaan dadah ini berlaku kerana kurang kasih sayang ibu bapa. Oleh itu, mereka melakukan perkara sedemikian agar mendapat perhatian. Contohnya, komunikasi yang tidak berkesan menyebabkan mereka rasa diabaikan, lalu mengambil dadah. Persekitaran yang berisiko juga menyebabkan mereka terdedah dan kegiatan ini, iaitu contohnya di tempat setinggan. Contohnya mereka melihat sendiri tindakan menyuntik jarum. Seterusnya, punca berlaku penyalahgunaan dadah ini juga adalah disebabkan pengaruh rakan sebaya. Selain di rumah, mereka banyak menghabiskan masa di sekolah. Jika tersalah pilih kawan, mereka mudah terjebak dengan perbuatan sebegini. Contohnya, rakan-rakan mencabar melakukan perbuatan ini sebagai tanda persahabatan ataupun mereka akan diketepikan. Ada juga anak-anak pada masa yang sama tiada kawan, akan mengambil dadah akibat tekanan tanpa merujuk pakar. Seterusnya, kesan kepada isu sosial ini. Justru, kesan penyalahgunaan dadah ini akan meningkatkan kadar jenayah di negara kita. Menurut statistik Jabatan Siasatan Bukit Aman, 16% jenayah indeks harta benda dilakukan oleh individu di bawah pengaruh dadah. Contohnya, mencuri, mereka bukan sahaja mencuri daripada orang lain, malah mencuri daripada ahli keluarga sendiri dan sanggup mencederakan ahli keluarga. Kesan seterusnya ialah ia akan meruntuhkan institusi keluarga. Ibu bapa yang sedia ada menagih dadah. Kitaran ini tetap akan berulang kerana tiada kesedaran dalam diri. Sesetengah keluarga juga mengabaikan individu yang mengambil dadah ini. Oleh itu, mereka cenderung kerana tiada sistem sokongan daripada keluarga untuk berhenti. Punca isu sosial seterusnya ialah vandalism. Punca isu sosial seterusnya ialah vandalism. Seterusnya, kesan isu sosial vandalism. Seterusnya, kesan kepada isu vandalism ini ialah ia akan meningkatkan kos membaik pulih. Hal ini kerana fasiliti kita telah dicacatkan oleh individu yang tidak bertanggungjawab ini. Oleh itu, kerajaan terpaksa mengeluarkan bajet lebih agar kita dapat menggunakan kemudahan ini. Namun, kita akan ketinggalan kerana kekurangan bajet untuk melakukan kemajuan kepada negara. Kesan seterusnya ialah ia akan menjejaskan imej negara kita. Hal ini kerana kita mempunyai fasiliti yang buruk. Penduduk luar turut akan memandang rendah dan menghina negara kita. Bukan itu sahaja, sektor ekonomi turut akan terjejas, lebih-lebih lagi sektor pelancongan. Rentetan itu, sektor perhotelan juga turut terjejas kerana tidak mendapat sambutan yang hangat akibat terjejasnya sektor pelancongan tadi. Assalamualaikum, nama saya Sharifah Elia Farida binti Said Rahim Hakim. Saya akan bentangkan punca dan kesan dari segi budaya. Mari kita lihat fakta terjadinya isu LGBT. Faktor pertama yang mendorong kepada berlakunya kegiatan LGBT ialah disebabkan oleh kurangnya perhatian dan didikan ibu bapa.
Kesibukan ibu bapa ini menyebabkan masa yang diluangkan bersama anak-anak menjadi terhad, akhirnya menjadikan anak-anak ini mencari atau menagih perhatian dan kasih sayang daripada hubungan sejenis. Hal ini kerana semasa peringkat perkembangan anak remaja, mereka haruslah diutamakan dan peranan sebagai seorang ibu bapa adalah tempat untuk mereka berkongsi perasaan dan masalah yang berlaku di sekeliling mereka. Sekiranya ibu bapa yang kurang memberikan perhatian kepada anak mereka menyebabkan remaja ini mencari alternatif baru, iaitu mencari kasih dan perhatian daripada pasangannya sejenis. Selain daripada itu, kesibukan ibu bapa ini menjadikan kurangnya interaksi antara satu sama lain dalam sesebuah keluarga, mengakibatkan kasih sayang sukar untuk dibentuk. Seterusnya, ahli keluarga akan melibatkan orang luar untuk mendapatkan kasih sayang yang diperlukan bagi mengisi kekosongan hati mereka. Kurang didikan atau penekanan agama terhadap anak-anak juga menjadikan mereka hilang pedoman dalam kehidupan. Apabila didikan agama itu rendah, anak-anak terdorong untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, iaitu melakukan hubungan songsang walaupun mereka sedar akan perkara yang dilakukannya adalah salah dari segi agama. Faktor kedua terjadinya isu LGBT adalah daripada pengaruh rakan sejenis. Kepuasan mengenai rakan sejenis ini adalah daripada pengaruh rakan-rakan yang mempunyai personaliti dan masalah yang sama dengan mereka. Hal ini dapat dibuktikan lagi dengan liputan dari My Bulletin yang melaporkan bahawa kegiatan LGBT ini berleluasa di asrama, di mana pelajar asrama yang sama jantina tidak segan silu untuk berpelukan di khalayak ramai, bercium, bahkan ada yang berpelukan di dalam satu selimut yang sama. Tidak hairanlah peningkatan remaja terlibat dalam kegiatan LGBT ini terjadi bermulanya daripada zaman persekolahan, lebih-lebih lagi dari sekolah berasrama penuh. Seterusnya ialah kesan yang disebabkan oleh isu kegiatan LGBT. Kesan pertama ialah penyebaran pelbagai penyakit berjangkit seperti HIV ataupun AIDS. HIV ini adalah virus yang memusnahkan sistem ketahanan badan individu tersebut dan boleh menyebabkan AIDS. Umumnya, golongan homoseksual dan biseksual merupakan penyumbang kedua terbesar kepada kes jangkitan HIV ini dengan 36%. Hal ini terjadi kerana komuniti LGBT ini sering terlibat dalam hubungan seksual suka sama suka dengan pelbagai pasangan yang meningkatkan lagi jangkitan HIV ini. Kesan kedua ialah permasalahan dalam institusi keluarga. Akibat kegiatan LGBT ini yang membawa kepada ketidakharmonian dalam kehidupan berkeluarga dan keruntuhan institusi kekeluargaan. Dari segi perspektif Islam, budaya LGBT ini amatlah dilarang oleh Allah kerana perkara ini melanggar fitrah manusia di mana tujuan perkahwinan yang sah adalah untuk memanjangkan keturunan sesebuah keluarga. Jadi jika berlakunya aktiviti songsang seperti suami menjalinkan hubungan homoseksual, ia akan menghalang objektif Islam untuk melahirkan zuriat yang soleh dan solehah. Selain itu, ia menjadikan matlamat rumah tangga menjadi kabur kerana Islam menggalakkan perkahwinan untuk mendapatkan keredaan Allah, mengikuti sunnah Nabi dan mengawal nafsu dengan cara yang halal. Jadi sekiranya salah seorang pasangan suami maupun isteri yang terlibat dalam kegiatan LGBT ini, impaknya akan berbalik kepada keluarga tersebut dan seterusnya akan menggugat keimanan terhadap Allah SWT. Punca budaya daripada isu hedonisme ialah pengaruh media massa. Media massa ialah pelbagai jenis alat komunikasi seperti radio, surat khabar, majalah dan televisyen yang dapat menyampaikan maklumat kepada orang ramai dengan cepat dan singkat. Jadi tidak hairanlah bahawa media massa ini merupakan salah satu faktor terbesar yang menyumbang kepada budaya hedonisme. Hal ini dapat dilihat melalui televisyen yang banyak memaparkan rancangan yang terdapat unsur-unsur keganasan dan juga rancangan dari barat yang menunjukkan gaya hidup bebas. Hal ini menjadikan golongan remaja terpengaruh dan terikut dengan cara hidup mereka, seterusnya mempraktikkan dalam kehidupan seharian. Fenomena ini menjadikan nilai hormat menghormati dan juga sopan santun semakin luntur antara mereka, lebih-lebih lagi di antara ahli keluarga. Terdapat juga pelbagai video yang berunsurkan seks atau lucah yang mudah didapati di merata tempat dengan harga mampu milik, menjadikan lebih ramai golongan pemuda membelinya. Rakan sebaya didefinisikan sebagai sahabat yang sama umurnya. Kawan memainkan peranan penting dalam kehidupan seseorang selain pada ahli keluarga. Rakan juga dianggap penting kerana mereka mempunyai pemahaman yang lebih mendalam dari segi memahami jiwa remaja dan berfungsi sebagai tempat untuk meluahkan emosi, perasaan dan pemikiran antara satu sama lain.
Namun begitu, kebergantungan yang terlampau boleh menyebabkan remaja mengalami kesan sosial yang negatif. Pengaruh budaya hedonism yang menular dalam kalangan rakan sebaya amat ketara kerana mereka lebih mengutamakan keinginan dan kepuasan. Berpunca daripada inginkan kebebasan dengan cara hidup yang senang dan gembira, maka muncullah budaya di mana individu terlibat seperti merokok, melepak, mengikuti acara hiburan dan mengambil tempat dalam seks bebas. Kesan daripada budaya hedonism ini ialah jenayah sosial semakin meningkat, terutamanya daripada golongan remaja. Hal ini kerana golongan remaja ini mudah terdedah dengan perkara-perkara yang negatif dan juga mudah terikut-ikut. Mereka sanggup melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti yang tidak sah untuk mencari wang seperti penipuan, judi cyber, skim cepat kaya, kecurian dan sebagainya. Selain itu, kes-kes berat menjadi tidak terkawal dalam kalangan pelajar sekolah seperti kes pergaduhan antara pelajar, tangkap basah di kalangan pelajar dan juga kes merosakkan barang sekolah. Budaya hedonism yang berleluasa dalam masyarakat kini sudah pasti akan membawa kepada terhakisnya kefahaman dan penghayatan generasi muda terhadap matlamat hidup yang sebenar. Hal ini akan menjejaskan dan menghalang usaha remaja untuk berusaha ke arah mencapai kesempurnaan holistik dalam semua aspek yang merangkumi kesejahteraan intelek, rohani, jasmani dan juga emosi. Budaya ini tertumpu kepada mengejar keseronokan dan kenikmatan sebagai ukuran utama menyebabkan individu tersebut hilang pandangan tentang tujuan hidup yang sebenar dan tertumpu kepada kemewahan yang akhirnya boleh mengakibatkan kehilangan diri mereka sendiri, keluarga dan juga rakan. Akan sambung dengan cadangan untuk isu sosial vandalisme ini. Vandalisme adalah pemusnahan yang disengajakan terhadap karya seni, harta benda dan alam semula jadi ataupun alam sekitar. Yang kita tahu semakin teruk di Malaysia lah. Dan vandalisme ini banyak berlaku di sekolah dan di taman hiburan. Kerana pelajar kebanyakan yang melakukan vandalisme ini adalah golongan muda yang berumur 18 hingga 30 tahun. Dan vandalisme adalah satu bentuk jenayah kerana ia merosakkan harta benda orang lain seperti kawasan kejiranan ataupun kawasan taman hiburan. Ia juga dikenali sebagai tingkah laku yang cenderung untuk memecahkan ataupun merosakkan harta benda orang lain. Perkataan vandalisme berasal dari sekumpulan orang Eropah yang dipanggil Vandals menurut Merriam-Webster. Vandalisme biasanya dianggap sebagai jenayah, tetapi sesetengah orang melakukannya untuk menunjukkan bahawa mereka tidak puas hati dengan masyarakat ataupun mungkin mereka ada masalah dalaman ataupun masalah keluarga. Orang yang memusnahkan sesuatu selalunya mengalami emosi yang tidak stabil. Untuk kita menyelesaikan situasi ini, kita boleh melakukan penyelidikan ataupun bercakap dan mereka bentuk program. Pelibatan mereka yang rapat dengan pelajar seperti ibu bapa, guru dan pemimpin sekolah adalah penting kerana perkhidmatan, bimbingan dan kaunseling adalah salah satu cara untuk membantu golongan muda dalam situasi yang amat sukar bagi mereka. Penasihat boleh memanfaatkan kepakaran mereka untuk memberikan nasihat dan sokongan untuk mengelakkan situasi daripada semakin teruk. Perkhidmatan ini benar-benar penting di dunia hari ini, perkhidmatan kaunseling, kerana negara kita adalah semakin progresif. Jadi, apabila negara itu semakin maju, makin akan ada banyak masalah lain yang akan timbul. Selain itu, pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat bagi menyedarkan pelaku vandalisme bahawa setiap perkara yang mereka lakukan itu akan dibalas. Cadangan penguatkuasaan undang-undang yang boleh dilaksanakan adalah pelaku wajib menyertai khidmat masyarakat atau volunteer selama 6 bulan berturut-turut di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Mereka dimasukkan ke sekolah pemulihan ataupun juvana selama 2 tahun jika masih melakukan vandalisme selepas 6 bulan telah menyertai program khidmat masyarakat. Ataupun hukuman penjara selama 3 tahun bagi kerosakan harta benda awam yang amat teruk dan denda sebanyak RM6,000. Terdapat juga undang-undang yang masih ada iaitu
denda sebanyak RM2,000 dan penjara selama setahun bagi pelaku yang disebabkan kesalahan vandalisme. Cadangan penyelesaian vandalisme yang ada di luar negara adalah antaranya di Britain, mereka melakukan program flashcam. Okay, apakah itu flashcam? Flashcam adalah sebuah dia macam CCTV, tetapi flashcam ni dapat mengesan gerak-geri pelaku bukan sahaja vandalisme, boleh juga digunakan untuk kes kecurian ataupun kes rompak di kawasan perumahan dan juga di sekolah. Dan program flashcam ini di Britain banyak digunakan di kampus dan di sekolah kerana kita tahu bahawa vandalisme ini kebanyakannya berlaku dan bermula daripada sekolah ataupun kampus. Jadi dengan adanya flashcam ini, ia dapat mengesan pelaku vandalisme dalam masa 10 minit sahaja, dan cara ini amat berkesan di Britain. Tetapi kekurangan program flashcam ni adalah sebuah flashcam tu boleh mencapai sehingga berpuluh-puluh ribu lah untuk satu sahaja flashcam, dan setiap flashcam tu ada teknologi mereka yang tersendiri. Vandalisme juga boleh disebarkan ke media massa, sebagai contohnya seperti Instagram dan TikTok, dan sekarang ni terkenal dengan TikTok. Di luar negara mereka banyak membuat kempen ataupun video kesedaran di media sosial. Kebanyakannya di TikTok tentang apakah itu vandalisme dan apakah kesan jika seseorang melakukan vandalisme, dan cara ini sangat berkesan bagi golongan muda, kerana golongan muda pada zaman kini mereka lebih cenderung untuk melihat media massa, dan apabila postingan yang dipost oleh pembuat video itu akan mendapat daripada orang awam. Di Amerika Syarikat, kempen untuk mencegah vandalisme asal demikian adalah keutamaan. Kempen termasuk Safe City merupakan inisiatif berasaskan komuniti teladan yang bertujuan untuk mengurangkan jenayah, meningkatkan kesedaran dan menjadikan komuniti tempat yang lebih selamat untuk bekerja dan membeli belah. Rakan kongsi komuniti di Bandar Amerika Syarikat mengubah suai model mereka agar sesuai dengan keperluan dan sumber mereka. Matlamatnya adalah untuk memanfaatkan sumber sedia ada dengan membina perkongsian antara agensi penguatkuasaan undang-undang, perniagaan, penduduk, pemimpin kerajaan, pengurus hartanah dan organisasi masyarakat. Pendekatan ini memaksimumkan taktikal, kewangan teknikal dan sumber manusia yang ada untuk menangani masalah jenayah komuniti, antaranya seperti vandalisme lah. Idea ini berjaya mengurangkan vandalisme. Selain itu, komuniti di kawasan City boleh menggalakkan semangat perpaduan dalam komuniti Amerika Syarikat dengan menghalang vandalisme dan kes kecurian dalam kawasan tersebut. Jelas, terdapat banyak cara dan penyelesaian di seluruh negara untuk mencegah vandalisme yang hanya merugikan diri sendiri, masyarakat dan negara. Dalam era kemajuan teknologi sekarang, bukan sahaja terdedah kepada kesan positifnya, tetapi juga kesan negatifnya. Keupayaan untuk mengakses pelbagai maklumat dan media dengan satu sentuhan butang telah membawa kepada percambahan bahan berbahaya sepertinya video lucah yang malangnya telah tersedia dengan mudah. Ini telah mengakibatkan trend tingkah laku remaja yang membimbangkan, terutamanya dalam kalangan remaja yang mudah dipengaruhi oleh komuniti LGBT. Terdapat pelbagai cadangan bagi penyelesaian terhadap masalah budaya ini melalui kerjasama semua pihak, iaitu individu, masyarakat atau juga negara. Marilah bersama-sama kita membincangkan cadangan penyelesaian terhadap masalah budaya LGBT ini. Dalam aspek individu, Imam Al-Ghazali, seorang ulama tersohor, telah menawarkan dengan bernas untuk menyembuhkan hati manusia yang terluka, yang sering ditimpa oleh faktor dalaman dan luaran. Salah satu cadangannya yang berharga ialah berhati-hati dalam memilih makanan. Beliau amat menitik beratkan pengambilan makanan dan minuman yang halal, kerana ini memainkan peranan penting dalam memelihara kesucian hati kita. Dalam konteks Islam, konsep halal dan haram mengenai makanan adalah berakar umbi. 4 ayat khususnya
terdapat dalam surah Al-Baqarah iaitu ayat ke-168, Al-Ma'idah ayat ke-88, Al-Anfal ayat ke-69 dan juga akhir sekali An-Nahl ayat ke-114. Dengan indah mengutarakan hubungan yang mendalam antara tabiat pemakanan dan pembentukan watak seseorang individu. Ibrahim bin Umar yang selaras dengan ajaran Al-Hilali dengan cerdik memerhatikan bahawa individu yang memakan makanan tidak suci sering menunjukkan kekasaran dan keengganan untuk menerima kebenaran. Dengan berpegang kepada amalan suci ini, bukan sahaja boleh mencapai kesihatan fizikal, tetapi juga memupuk kepuasan rohani dan ketakwaan. Selain itu, Rasulullah SAW mengingatkan supaya membesarkan anak-anak dengan agama Islam agar mereka terpengaruh dengan kebaikannya dan terpelihara daripada keburukannya. Pengetahuan agama memainkan peranan penting sebagai benteng pertahanan dan merupakan cara terbaik untuk melatih diri untuk membezakan apa yang baik dan apa yang buruk. Seperti dalam hadis berikut yang menyatakan, galakkan anak-anak untuk mengamalkan doa sejak kecil dan bimbing mereka dengan lembut ke arah jalan rohani ini. Sekiranya mereka mempamerkan daya tahan apabila mereka meningkat dewasa, adalah nasihatkan untuk menggunakan langkah-langkah disiplin yang lembut seperti mengasingkan sementara tempat tidur mereka. Pedoman ini berakar umbi daripada hadis yang kuat dari Abu Daud dan disahkan oleh Al-Albani, menunjukkan kepentingan menyampaikan pendidikan agama kepada minda remaja. Sama seperti sehelai kain yang asli memerlukan corak yang indah untuk meningkatkan keindahannya, begitu juga anak-anak memerlukan pengacuan dan pemupukan yang teliti. Dengan menerapkan nilai-nilai agama yang kukuh, boleh membezakan masyarakat dengan berkesan daripada mereka yang menyimpang daripada prinsip undang-undang syariah, termasuk mempromosikan budaya LGBT. Seterusnya, daripada aspek masyarakat pula, adalah paling penting untuk kita segera membuat laporan polis apabila menyaksikan sebarang insiden aktiviti LGBT di kawasan setempat, dengan meminta penjenayah bertanggungjawab atas tindakan mereka sendiri, dan hal ini akan menyebabkan rasa was-was akan diterapkan dalam diri mereka, berpotensi membawa mereka kepada perubahan hati dan menghalang mereka daripada mengulangi tingkah laku tersebut. Melalui pendekatan ini, boleh mengekang penyebaran budaya songsang ini dengan berkesan dan pada masa yang sama menghapuskan penyokongnya daripada mendapat momentum. Akhir sekali, daripada aspek kerajaan ialah dengan mewujudkan sebuah organisasi amal seperti pusat sehenti yang didedikasikan untuk membimbing dan menyokong mereka yang telah tersasar dari landasan mereka. Selain itu, penubuhan pusat sehenti di setiap daerah akan menyediakan ruang selamat untuk remaja mendapatkan bantuan dan bimbingan. Adalah penting untuk membendung kesan negatif bentuk hiburan tertentu terhadap golongan bila, tanpa menyekat akses mereka kepada hiburan sama sekali. Maka kerajaan perlulah menapis segala bentuk-bentuk hiburan yang masuk ke dalam negara ini. Oleh itu, langkah yang perlu diambil terhadap penganjur acara yang menggalakkan penggunaan dadah dan pergaulan bebas, seperti yang dicontohkan oleh hadis, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk mencegah kemudaratan dan mempromosikan nilai-nilai positif dalam masyarakat kita. Dari sudut pandangan kajian yang meluas mengenai pelbagai negara asing termasuk Qatar, terbukti bahawa pihak berkuasa di negara-negara ini menekankan kepentingan untuk menghormati nilai budaya mereka yang telah sebati. Perlu diingat bahawa di Qatar, sebagai contoh, kehadiran aktiviti LGBT tidak dibenarkan dan sebarang penyelewangan daripada norma ini akan menghadapi undang-undang yang ketat. Lebih-lebih lagi, beberapa negara Islam baru-baru ini telah mengambil langkah untuk menyekat tayangan filem animasi yang mengandungi kandungan yang tidak sesuai di pawagam mereka. Sebagai contoh, filem Disney terkenal iaitu Lightyear
menghadapi larangan kerana memaparkan adegan cium yang melibatkan pasangan lesbian. Tambahan pula, terdapat negara di mana kementerian melarang keras sebarang acara yang boleh ditafsirkan sebagai mempromosikan parafilia. Bagi menangani masalah hedonisme pula, penting bahawa kita mengawal selia budaya hedonisme yang berlaku. Dengan itu, membolehkan remaja mengawal keinginan semula jadi mereka untuk kesenerokan. Dalam era baru kemajuan teknologi ini, maklumat tersebar dengan mudah, menjadikannya penting untuk menyekat penyebaran bahaya yang tidak sesuai dan ideologi barat yang menular, yang berpotensi memudaratkan terutamanya kepada golongan remaja. Selalunya didorong oleh rasa ingin tahu mereka yang tidak pernah puas. Golongan remaja cenderung untuk terlibat dalam tindakan tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh akibatnya, dengan mendapatkan sokongan dan kerjasama daripada pelbagai entiti dan institusi, boleh membimbing belia kini dengan berkesan menjauhi budaya yang terlalu mengutamakan kesenerokan dan masa lapang. Sama seperti setiap penyakit ada ubatnya. Selain usia tua dan kematian, penawar penyakit hedonisme juga mungkin memerlukan pelaburan masa dari hari ke tahun. Marilah kita menerokai langkah-langkah yang perlu untuk mengatasi penderitaan ini. Langkah pertama, sebagai individu, seseorang harus berhati-hati dan bijak dalam memilih teman. Walaupun mempunyai kapasiti untuk menjalin persahabatan dengan ramai individu, namun semua orang memiliki kualiti yang diperlukan untuk benar-benar dianggap sebagai kawan. Lingkungan pergaulan yang dikekalkan boleh mempengaruhi watak dan cara hidup dengan ketara. Oleh itu adalah penting untuk jauhi daripada persekitaran yang berpotensi menjejaskan kesejahteraan. Sebagai contoh, jika mendapati berada di tengah-tengah kalangan yang tidak mempunyai nilai moral, adalah penting untuk menjauhkan diri daripada pengaruh yang merugikan tersebut. Contohnya merokok, vandalisme ataupun kebezaan ponting. Selain itu, mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Contohnya aktiviti seperti sukan, berbasikal, menunggang kuda, memanah, bermotosikal dan pergi ke majlis ilmu pengetahuan untuk mencari ilmu. Aktiviti ini digalakkan dalam Islam kerana ia membantu untuk kita mengawal emosi dan bertenang dengan cara yang betul. Hal ini dapat mengelakkan seseorang itu daripada mengambil jalan mudah untuk mengurangi stres ataupun beban hidup dalam dirinya. Contohnya dengan minum arak atau mengambil dadah untuk ketenangan. Ada sebuah artikel mengatakan bahawa apabila bermain sukan akan didedahkan dengan pelbagai nilai-nilai kehidupan. Bak kata pepatah, ada pertandingan, ada kalah, ada menang. Ini seperti dalam kehidupan apabila kadang-kadang mengalami kemunduran ataupun kekecewaan, tetapi boleh belajar bagaimana untuk mengatasinya dan mencari kejayaan. Sebagai masyarakat pula, cara yang dapat dilakukan bagi membentuk gejala budaya hedonisme ini untuk menghalang orang ramai daripada hilang pegangan agama, kumpulan yang dipanggil gerakan dakwah perlu dilakukan lebih kerap dan lebih giat untuk mengejar dan mengajar remaja tentang Islam. Mereka juga harus menjelaskan mengapa penting untuk mempunyai pegangan agama yang kukuh dan bukan hanya meniru budaya lain. Akhir sekali, dari aspek kerajaan dan organisasi lain juga boleh membantu dengan cara membuat kempen di TV ataupun di dada akhbar untuk menyebarkan mesej. Kementerian Perhubungan juga boleh mengawal apa yang orang ramai boleh lihat di TV dan media sosial untuk mengelakkan pengaruh yang negatif. Universiti juga harus menjadikan pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang wajib diambil hanya untuk mahasiswa dan mahasiswi yang beragama Islam. Hal ini kerana pendidikan Islam mengajar kita untuk mengikuti nilai dan ajaran Al-Quran dan Nabi Muhammad
ia juga mengajar kita tentang cara menjalani kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Semua usaha ini akan membantu golongan muda untuk kekal berhubung dengan agama mereka dan mengelakkan perkara yang tidak baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, wahai orang beriman, patuhi semua peraturan Islam dan jadilah Muslim yang baik. Rumusan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala di atas, jika semua orang percaya hanya kepada satu Tuhan, terutamanya remaja, maka mereka boleh melindungi diri mereka daripada